Sifat-sifat Allah Ta'ala ni amat banyak. Banyak mana kata banyak tu? Tidak dihingga akan dia malaikat Allah Ta'ala. Nak hingga, nak bilang, tak ada kesudahan nak bilang. Tak nak hingga, tak nak sakat. Honing ni berpegang secara ijmal. Honing berpegang secara ijmal. Allah Ta'ala, Tuhan yang kita sembah, bersifat dengan sifat kesempurnaan yang amat banyak, yang mana bilangannya tidak terhingga. Yang mengetahui, yang boleh hingga hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Yang mengetahui, yang boleh hingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Wa imma para malaikat, wa imma para rasul alaihi wassalatu wassalam pun tak nak hingga. Hanya Allah Ta'ala saja yang boleh ni menghingga, boleh bilang satu-satu sifat kesempurnaan bagi Allah dengan bilangan, dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Sekat tu je lah. Macam mana pula Allah Ta'ala hingga bilang, Allah Ta'ala mengetahui dengan bilangan, dengan pengetahuan yang tidak terhingga, tak capai akal lah. Cuma biasa dibuat misalnya, sebagai contoh kita kata apa yang akan berlaku di syurga. Apa yang akan berlaku di syurga tidak ada kesudahan. Kan gitu? Syurga neraka kan kekal, tidak ada kesudahan. Apa yang berlaku di syurga tidak ada kesudahan jugalah. Kejadian-kejadian yang berlaku di syurga samalah tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala tahu tak segala-gala perkara yang berlaku di syurga. Allah Ta'ala tahu. Setakat mana Allah Ta'ala tahu? Tak ada takat mana lah. Sebab apa yang berlaku di syurga tidak ada kesudahan. Jadi Allah Ta'ala mengetahui satu-satu apa yang akan berlaku di syurga dengan pengetahuan yang tidak ada kesudahan juga. Itu je. Faham tak tu? Faham gitulah. Sekat tu. Ini ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada ilmu sikit, ada ilmu, ada hak kita ni. Dah lah sikit ada hak pula. Ilmu Allah, ilmu yang tidak ada kesudahan. Jadi makna segala sifat Allah ni amat banyak, tidak dihingga akan dia malaikat Allah. Maka wajib mengaku dalam hati mereka itu mukallaf dengan sungguh semuanya, segala sifat yang wajib bagi Allah tu, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengaku betul di akidah kitanya, sekalian sifat yang tidak terhingga bilangannya adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu je. Secara apa panggil? Secara ijmal, secara kasar, secara rekah, seperti lalu. Mana apa tiap-tiap sifat kesempurnaan adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap sifat kesempurnaan adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hak 20 tu. Hak 20 tu cerita nombor 2. Hak ni hak mula-mula ni. Orang panggil kenal Tuhan ni, orang yang berpegang di akidah dia, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang banyak, yang tidak terhingga. Kalau dia pegang Allah bersifat dengan sifat 20 je, tu tak kenal Tuhan tu. Ini yang panggil permulaan agama, umbi agama, asal agama mengenal Allah. Maknanya berpegang di akidah segala sifat Allah yang amat banyak, yang tidak terhingga, semuanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana segala sifat kesempurnaan adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan faham itu sifat Tuhan 20 je. 20 nombor 2 depan. Contohlah kita kata pemurah, contohnya pemurah, pengampun, ghufran, sifat ghufran, memberi rahmat, sifat rahmat Allah Ta'ala. Sifat kesempurnaan ke sifat kekurangan? Sifat kesempurnaan itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum lah ni.
Tapi sebab apa tak dibilang dalam sifat 20? Itu semua sudah masuk dalam sifat iradat. Jadi nama Allah 99, nama Allah ada dengan sifat Allah 99 tu, itu dia sudah masuk dalam sifat 20. Mana kalau kita kata nak kena tahu satu-satu 99, oh pula kita ni 99 nama Allah. Dan kita kata Mujub 20. Ada 20 tu hak nama sebelah ada dalam sifat 20. Jadi mana? Hak mana hak kesempurnaan sifat lebih? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Tuhan yang mana kita naik saksi tiada Tuhan malaikat Allah sebagai zahirnya orang Islam. Zahir orang Islam, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi tiada Tuhan malaikat Allah. Allah ni Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar yang lepas daripada segala-galanya. Segala-galanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang macam mana kau lepas dari segala-gala, segala-gala berhajat bergantung kepada dia, Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ini susunan. Ini pergi pada akidah lah. Asyhadu tadi tu zahir sebagai orang Islam, pergi pada pegangan. Allah Tuhan yang kaya daripada segala-galanya. Segala-galanya bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestilah bersifat dengan sifat kesempurnaan, ketinggian yang tidak terhingga banyaknya. Depan dia kata itulah Maha suci Allah Ta'ala daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Sebab kalau ada satu je sifat kekurangan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tak kaya dah lah. Sebab ada juga sekali sifat kurang dia. Maka kena gantung nak tolong orang lain lah pula ni. Itu bukan Tuhan gitu. Itu bukan Tuhan. Itu timbul kaedah-kaedah ni. Kadang-kadang orang yang tak memahami, dia akan persoalan pula. Ambil mana pula dah kaya Tuhan. Bahasa Arab panggil istirnat. Segala-gala berhajat pada Allah Ta'ala. Ambil mana pula, reka mana pula. Dalam bab pegangan tak boleh nak reka. Dalam bab pegangan tak nak reka. Adalah ambilan dalam Quran, dalil-dalil dia. Contohnya, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu semua ni bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah yang kita bergantung tu kaya daripada segala-galanya. Itu biar. Bukan kata nak reka-reka, tak ada. Lengkap sebagai orang Islam. Lengkap sebagai orang Islam. Tu kena kenal Tuhan. Asyhadu, berubah asyhadu. Berubah semayang. Berubah puasa. Ke munafik tak semayang tak puasa. Dia ingat dia semayang, dia puasa pakai. Dia berubah semayang puasa. Bukan semayang barang-barang semayang. Semayang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi makmum. Kita semayang sama-sama kita hak kurang belaka ni. Semayang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Tak boleh berubah. Tu tahu dah tu ni. Kan ada tunjuk ke lain pula. Tunjuk lain tu. Apalah dulunya. Ada musim juga. Jangan nak minggu. Ada musim tu. Dia ni man habba syai'an aksara zikra. Orang tu minat satu perkara, terbit mulut dia diminat. Dia sama mulut. Minat tu. Dia minat satu perkara, diberi itu perkara, aksara zikra. Makna sebutan dia banyak. Banyak sebut benda tu. Tu mana minat dah lagi tu. Tak apa minat gitu. Bukan minat benda karut. Tapi orang ni minat tu. Tak faham tu.
cakap dengan orang yang kata tarikat dia tu lebih orang lain. Orang itu tidak semayang. Saya tanya, orang kita kata orang tahu agama ni. Kata orang tarikat dia kata, saya tak perlu semayang dah. Sebab saya diri saya dengan Allah Ta'ala dekat je. Jangan buat nama tarikat gitu, huduh nama. Bukan tarikat. Saya cakap dia orang. Jadi dia bukan tarikat. Itu ajaran sesat. Tarikat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ajaran sesat. Jadi kita sekalian sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, kita pegangnya secara ijmal. Semua sifat kesempurnaan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan segala lawan bagi yang wajib itu. Bagi yang wajib mana? Yang wajib yang amat banyak tu, yang tidak dihingga tu. Ada lawan ni pula. Mana lawan dia? Bayangnya daripada segala perkara mustahil. Yakni perkara mustahil ni perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengaku dalam hati mereka itu dengan tentu tidak. Semuanya itu semua sifat kekurangan, semua hak lawan, hak mustahil ni. Tidak semuanya itu pun amat banyak juga. Banyaklah tidak terhingga. Dan sifat kesempurnaan tidak terhingga. Lawan sifat kesempurnaan, sifat kekurangan tidak terhingga juga. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekalian sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Kita pegang dalam akidah kita, tak sama sekali sifat kekurangan ada di zat Allah Ta'ala. Mana tak sama sekali. Tentu tak. Mustahil sama sekali. Macam cerita lepas lah. Apa tujuan pula? Saya ni pegang kejap dah. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak. Padang lah. Bapa nak mari hasil lagi pula ni. Sifat mustahil lawan daripada sifat kesempurnaan, yang mana lawan pun tidak terhingga banyaknya. Sebab apa nak ada buat sini ni? Untuk ini memastikan bahawa kita pegang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak ni memang pegangannya sebenarnya. Sebab didatangkan yang lawan untuk memastikan kita pegang yang wajib itu betul-betul pegangan. Sebab Nabi sabdanya, al-asya' la tatabayyanu illa bi'adadiha. Satu perkara tak akan jelas, tak akan nyata, tak akan pasti, melainkan kena datangkan lawan dia, yang sebalik dia. Sebenarnya kita padam dah pegang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak. Padam dah. Padam dah kita pegang kejap di akidah kita Allah ada. Padam dah. Tak apa nak hari laginya mustahil sama sekali Allah tu lemah. Tak payah dah. Tapi kalau kita pegang kejap sungguh Allah Ta'ala tu ada, pastilah dalam akidah kita ni ada bahawa Maha Suci Allah Ta'ala tak ada. Maha Suci Allah Ta'ala lemah. Tak mungkin sama sekali Allah lemah atau mustahil. Sebab apa? Kalau kita pegang tu dah kejap, tak ada apa mustahil tu. Dia nak pastikan kita pegang tu betul-betul pegangan. Datang sebaliknya. Hak mustahil ni ada tak dalam. Hak dok sama je. Memang dok lah. Sebab apa dok? Dah Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tentu dok sama sekali sifat kekurangan. Mana kita pegang Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan, itu pegangan. Itu pegangan. Mana makri mustahil ni bukan saja-saja, ada tujuan dia. Tapi bagi orang yang tak memahami kaedah Zibak 20 ni, jadi macam-macam. Jadi tak bercara mana. Lain ni anda agak tekan tengok pembuat kata berat-berat dalam YouTube tu, berat-berat. Dia kata barang-barang je. Kalau pula mengaji barang-barang je dia kata, mudah-mudah je. Jadi susah juga kadang-kadang kita nak cerita pun susah sebab apa? Maknanya lebih dah lalu ni, kadang-kadang tak sayang kok kadang-kadang. Bayangkan kaedah sifat 20 1200 tahun hijrah, 1200 tahun dah diguna sifat 20 ni. Pelusuk dunia. Kalau kita memperolok-olok, mentertawa-tawakan, kita mentertawakan siapa tu? Puluh ribu, ratus ribu alim ulama yang bawa jalanan ni. Dia boleh mentertawa-tawa, memperolok-olok, memperkecil-kecilkan. Tergamuk.
Dia berasa dia aling sangat. Bukan ini orang tak kenal diri ni orang panggil. Orang tak ada sifat-sifat mazmum dan sifat-sifat mahmudah di hati. Orang yang riak, wujud takabur. Cara cakap pugong dah. Gayanya. Kata macam-macam. Itu disebut sama dah. Kaedah sifat 20. Ini kaedah kemudian. Mula daripada kurung yang keempat. Di awal Islam tak ada kaedah ni. Di awal Islam kaedahnya kembali pada Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di awal Islam dalam bab pegangan, dia pegangan yang mana yang bersih, yang tak ada sebarang kekeliruan di awal Islam. Tidak ada sebarang perselisihan. Tidak ada sebarang perselisihan di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in di awal Islam. Pada masa Nabi SAW, waktu jelas lah. Bukan kata bab usuluddin, bab cabang agama pun tak ada perbezaan. Bila Nabi SAW wafat, naik Khulafaur Rasyidin dalam bab pegangan, tak ada sebarang perbezaan. Naik habis ni selepas daripada Khulafaur Rasyidin, naiklah Bani Umayyah memerintah. Pun dalam bab pegangan ni, kalau ada pun sikit-sikit je. Kemudian tukar ni kerajaan kepada Abbasiyah. Tukar pada Abbasiyah itulah. Bila agama di pemerintahan bertambah luas, Rum Parsi pun jatuh, orang Ajam banyak masuk Islam. Orang Ajam ni bukan orang Arab, orang yang tidak memahami ayat Quran sebab bukan bahasa dia. Waktu dia bawa berbagai-bagai ajaran, berbagai-bagai fahaman, maka timbullah kaedah sifat 20. Jadi kaedah tu memang kaedah kemudian. Tapi kemudian pun di kurung yang keempat laginya. Walaupun kemudian masih lagi di kurung yang keempat, masih lagi di awal juganya. Kaedah sahaja. Tapi pada masa kurung yang keempat tu, walaupun kaedah sifat 20, secara sifat 20 ni sudah timbul, tetapi pada masa tu di kalangan umat Islam masih lagi pakai kaedah Quran dan hadis. Cuma ada jalan yang kedua, tapi masa tu masih lagi banyak digunakan Quran hadis. Dia kau lama, ada orang kau lama kau kurang, jadi kau timbul kaedah sifat 20. Kaedah sahaja. Tapi sifat wujud mari mana? Sifat kidang mari mana? Sifat bakak mari mana? Ini pelusuk dunia pakar. Pelusuk dunia. Semua sekolah pakai sifat 20. Sekolah kerajaan ke, sekolah agama swasta, sekolah agama kita ke, sampai ke Azhar ke, sifat 20 belaka. Sekolah rendah kita semua sifat 20. Kerajaan ke, sekolah kita sendiri ke. Pergi Mahat Darul Quran Sila. Dadi 3 tahun tu memang sifat 20. Lepas tu Sanawi dipakai Siliwah Azhar, sifat 20. Sebab Al-Quran dia Sanawi di Siliwah Azhar, sifat 20. Jadi kita mesti tanya kawan-kawan yang mengaji di Azhar dulunya, tanya dia, di Azhar tak ada sifat 20. Dia kata doktor-doktor hurah sifat 20. Cair kata dia. Doktor-doktor hak pensyarah dia. Begitu pula doktor-doktor dia hurah sifat 20. Tapi bukan pada ain dah lah, tu semua pada kepayah belaka. Tiba-tiba kita boleh kata macam-macam. Gerik Yunang lah, dikata masuk ni fahaman ajaran lain lah dalam agama kita, menyebabkan benteng akidah generasi kita tak kuat. Sebab apa? Sebab tidak kembali pada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi kepada jalanan gerik Yunang. Allah, begitu lah. Duk mengaji ke sifat ni satu-satu sampai keletihan. Kau tahu mana tu? Kau tu bukan waktu apa dah dapat doa air tu. Menyebabkan orang kita tak kuat pegangan. Siapa ke cari tu bomoh lagi kata dia. Siapa ke pakar macam-macam, gelang lah apa lah untuk tolak bala. Tu tak ada pegangan, tu bukan ada sebab 20. Tempat kita lemah akidah ni sebab memang daripada awal kerajaan tak tekan bab pegangan. Sehingga kan orang cakap gini pun, walaupun dia itu lulusan tinggi dalam agama, maknanya dia tak faham pun berkaitan dengan jalanan pegangan.
Dia tak faham. Kalau nak kembali pada Quran, itu jalan terbaik, dibawalah ke jalan tu. Tapi kita, persoalan kita ni, bab pegangan ni, kita kena ajar pada awal anak-anak kita. Sebagai mak ayah, kena tekan bab sifat-sifat Tuhan. Dan kita sebagai mak ayah ni, boleh ke nak ambil Al-Quran sebagai mana ni, jalanan untuk kita ajar pegang pada anak kita? Boleh. Ambil ayat Quran ni, ayat ajar anak kita ni, pegang ayat ni, pegang ni, ayat ni, gitu. Boleh baca Quran bermuju dah mak ayah ni. Boleh tu, alhamdulillah. Boleh tu bukan orang awam dah tu. Boleh tu ustaz dah tu. Ustaz kampung pun tu lagi boleh nak kembali pada Quran hadis. Ustaz kampung tu boleh. Dan macam mana kita ni? Kita nak pegangan umbi agama ni. Dulu mak ayah dulu ajarnya. Mak ayah memang jelas tak pandai. Lepas tu ustaz kampung pun belum tentu pandai. Lepas tu kita nak panggil dia bahasa dia pandai seorang tu. Panggil dia suruh dia ajar. Siapa-siapa pun memang dia datang dari sifat 20. Cuma bila naik ke atas ni, dia terkajang terus. Dia memperlekehkan, dia mentertawakan. Ada seorang tu, dia cubalah nak buat lagu. Dia kata masa budak-budak sebab 20 ni lagu. Dia nak buat lagu, lekat. Oh, saya pun dah ingat dah. Lama dah kata dia. Lama dah tak mengaji. Mana mengaji masa budak-budak buat lagu tu je. Tapi mana dia daripada budak sebab 20 juga. Tapi budak-budak ni setakat ngapa gitu jelah. Sikit-sikit kan tak nak tekan dulu dah. Tapi di setakat tu akhirnya dia tak faham buat tu. Dia tak mengaji tu. Tapi kadang-kadang orang seumpama ni, kita tengok dalam YouTube tu, dia ada apa ni? Dia ada hak jari, ibu jari ke atas, jari ke bawah tu apa? Apa? Like dengan dislike apa? Ramah hak gini, dah hak gini. Dalam YouTube tu nah. Hak gini ni, oh tambah dia tau. Ya. Ramah hak gini dah hak gini. Faham tau? Kita pun baru reti je. Baru reti. Oh, maknanya kalau dia tu jenis cerdik sungguh, jenis orang tawaduk, dia sedar tau. Sebab di bawah tu, jawapan-jawapan di bawah tu nampak boleh tahan juga lah. Orang hak tu balik ke dia, dia tahan juga. Hujah-hujah boleh tahan juga. Tapi orang pesen ni, dia rasa dia pandai, dia rasa cerdik, orang sombong, riak, takabur, gini payah. Orang habis dia kondek. Ni pesen ni payah. Oh, dia kata ni Imam Syafi'i pun tak ada sebab 20. Nabi pun tak pernah ngapa sebab 20. Sayyidina Bakar pun tak pernah ngapa sebab 20. Sayyidina Umar pun tak pernah ngapa sebab 20. Oh, bengong no. Memanglah tu kurang ke berapa tu? Orang zaman bila? Ada dia payah. Sebab apa? Depan ni kadang-kadang orang dia mentertawakan nak beri dia gelap. Jadi dia kau galak. Kau tak sedar. Jangan, kita tak hormat. Kita tak hormat pada orang-orang terdahulu. Kita mempelekeh orang-orang terdahulu. Alim ulama yang terdahulu kita mempelekehkan. Ilmu kita banyak mana? Kalau dia sendiri pun tak lain nak cakap benarnya. Tak nak cakap dalam bab ni. Dia sendiri pun cukar cemaking. Waktu dia kata ada dia jumpa mocik satu orang, mocik tu orang 70 dok semayang. Sebab apa? Ada ustaz ngajar lagi tak ngapa sebab 20 mayang tak sah. Oh, ni bohong dah lalu lah. Kalau ada pun tu bukan salah sebab 20, salah orang tu lah. Siapa suruh ngapa? Kita sebab 20 bukan ngapa. Kita faham, kita pegang sudah lah. Bukan suruh ngapa. Tapi nak ngapa molek juga. Gitu je lah. Tapi bukan syarat ngapa. Lepas tu dia kata gitu, dia kata Sayyidina Bakar tak ngapa, Sayyidina Umar tak ngapa tadi. Dan kita Imam Syafi'i pun tak ada. Tak payahlah sebab 20 kata dia. Segala sifat kesempurnaan sifat Allah. Dan memang kita jalan sebab 20 ni, segala sifat kesempurnaan sifat Allah. Ni macam mana kita ni? Inilah jalan sebab 20. Dia pening dah situ. Maknanya dia kata tak ada sebab 20. Makna apa? Kita pegang segala sifat kesempurnaan adalah sifat Allah. Terkait dengan sebab 20, itulah jalan yang pertama. Nampak? Jelas-jelas dia buta ilmu. Dia cetek dalam ilmu.
Memanglah kita tak, bukan kata 20 selalu. Kita pegang secara iman sekalian sifat kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam kita pegang secara umum ni, setakat mana kok kita panggil kita ni kenal Tuhan? Dan sifat Tuhan banyak ni. Banyak umum gitu, takut dak ni dak kemak. Setakat mana padang kok? Tu big padang lah, ambil 20 padang. Dan nama tiang 99. Sebagai kalau termasuk 20 tu dah tak apa dah. Sebab kalau kita umum itu saja, kita pegangan kita betul-betul kenal Tuhan ke tak? Sebab tak pasti ni. Setakat 20 padang. Tapi kita ngaji kau banyak sifat Tuhan, lagi molek. Jadi ambil kat situ makna kita pegang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Waktu mungkin dia teringat masa dia ngaji budak apa kali. Tapi dia buang waktu. Dia buang. Mana dia kata selain cari dalil dalam sebab dubu, dalil Quran. Nak jadi gagah sikit. Memang sebab dubu dalil Quran. Sebab dubu memang dalil Quran, dalil akal dua dia mari. Memang asal dalil Quran belaka. Jadi dia kata macam orang sebab dubu ni dan moga orang duk tikap akal dia sengeleng dia cari dalil Quran. Mana nak pelaga Quran lah kononnya. Jadi macam orang alim ulama sebab 20 ni, dia orang kata macam-macam kan. Dia pengen cari ayat Quran buat dalil. Tahu apa gitu tu. Manusia pasal apa gitu. Tapi berani. Dia kata dalam masyarakat kita ni sifat Allah ada 20. Sifat Allah ada 20 je dia kata. Tak ada orang ajar gitu. Dia kata hak cerdik sikit, dia kata hak cerdik sikit. Hak cerdik sikit ni dia kata, saya ada catat sifat Allah yang wajib kita tahu 20. Sifat Allah yang wajib kita tahu 20. Hak tadi sifat Allah 20 je. Hak cerdik sikit sifat Allah yang wajib kita tahu 20. Lepas tu al-hain tu sunat wali tahu dia kata. Dia pengilah. Cuba tengok. Dia ketawa lah. Dengar tu ketawa juga kan. Hak cerdik sikit tu. Mana apa? Sifat Tuhan wajib tahu 20. Mana sifat Tuhan tu banyak lah. Wajib tahu 20. Cerita gitu je. Lepas tu cerdik sikit. Kita boleh tengok dalam masyarakat. Contohlah kita kata Fatani Thailand. Fatani bukan Thailand. Fatani negara yang merdeka, negara suku, bukan Thailand. Fatani dijajah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih dia jajah. Macam-macam cara siang nak masuk pengaruh dia tu. Macam-macam cara. Tapi timbul cerita orang Fatani murtad. Tak timbul cerita. Kajian siang boleh masuk. Dia masuk cara-cara dia dari sekolah dia masuk. Tapi sebab apa kuat orang Fatani Thailand, orang Fatani, orang Melayu di Fatani ni? Akidah dia. Dan akidah mana? Akidah sebab 20 ni lah. Kalau hidup ngaji dia kecek pakai tua. Macam lagi nampak kita ni Kelantan contoh ni. Bagaimana kuat orang Kelantan? Tak cekak nak tabur. Tak cekak nak upang. Walaupun kita kata kadang-kadang orang Kelantan ni Zohir dak pakai tu dak pakai lah. Dia pakai lambang pok-pok pasik dia pakai. Tapi dalam dia tak kadang dalam. Di seorang lagi dalam bok tu, dalam kurungan tu, dak di dalam ni ada. Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat kuat. Kita tak beli tu. Cuba kita katakan. Katakan. Peringat nak boleh duit hisap masuk dalam tu pakoh tak setara. Oh macam ingat macam seorang je kena orang lain pakoh duk dah kalau kerajaan kita tergamuk dia. Tergamuk. Hoto Kelantan tu Zohir orang dia dah pakau. Masuk dalam tu boleh tentu. Sebab apa? Ni dalam. Tapi Zohir tu tak pakar lah pasal tu bukan kita kata molek. Tapi dalam ni ada. Bagaimana tu?
daripada akidah. Akidah ngaji pasal mana? 40 lah. Hak pasal cakap ni tidak dia main pokok intelek je. Dia cuma pergi kelas mingguan, kelas bulanan, kelas jemputan. Dia pun duk kata sebab 20. Lepas tu hak di kalangan hak pendengar dia tu faham tak pegangan. Dia ajar dak ilmu Quran untuk hak dia ajar tu memahami akidah, dia ajar dak ilmu Quran. Dia duk tanda ke sebab 20 je. Hak ngaji dengan dia tu. Nak ngaji pegangan mana? Direct Quran ni, tu kena ngaji betul benar lah. Sebab kita nak memahami ayat Quran apa semua. Tapi nanti ada orang sokmur, itu kaedah yang terbaik. Kita ambil kaedah yang disusun oleh ulama muktabar, yang diiktiraf oleh seluruh dunia sebab 20 ni, kita mengaji pegang permulaan. Lepas tu kita mengaji pula asma' wa sifat, kita mengaji pula ilmu Quran tambahan. Macam duduk pondok, dia bukan ngaji sebab 20 je, dia ngaji ilmu tafsir daripada kulit ke kulit. Tahu kulit ke kulit? Daripada alif lam mim sampai ke habis. Orang kata nak kembali kepada Quran tu, dia pernah ngaji tafsir sampai ke habis ke tak tahu. Kita dah pun bukan ngaji sebab 20 je. Kita ngaji tafsir daripada awal alif lam mim daripada Fatihah sampai ke Al-Binnah. Tapi tu untuk kemas laginya. Tu tak apalah, kita ada dah asal. Tapi untuk bawa dalam masyarakat boleh. Kita mari sini, kita ada tafsir daripada awal sampai habis. Kita ambil tafsir Arab apa semua. No. Mana padanglah kaedah ni. Lepas tu sami-sami tengaji lah. Tafsir kita ngaji, hadis kita ngaji. Tapi kalau tu dok dang nak tu, kita ada dah ni. Sekurang-kurang banyak kita ambil ayat-ayat dia. Dia kata belajar sekali pening, belajar kali kedua pening. Tapi jangan banyak tanya, kata dia. Banyak tanya imam lemah. Sebab apa? Dia tu ustaz pun tak faham, dia tu ustaz tu tak faham. Dia tak faham benda ni. Dia tak faham. Ada satu tu, tapi dia bukan dalam bab sebab 20 lah. Nak ceritanya, dia tak faham pegangan. Cerita bab iman. Ini bukan cerita bab sebab 20 lah. Tapi dalam kuliah yang sama, cerita berkaitan dengan iman. Maknanya Asy'ariyah ni terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah, Imam Asy'ari ni terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab apa? Sebab dia takrifkan iman dengan membenar hati. Mana kalau gitu kau, kalau dak buat apa beriman juga kan? Dia tu. Dah iman benar hati je kan? Kalau tak buat beriman juga. Dak sembahyang beriman juga. Ada soal. Apa? Orang tak sembahyang tidak beriman, kafir. Orang tak puasa tidak beriman, kafir. Itu khawarij, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dia tuju kat orang lain khawarij. Dia tuju kat orang khawarij. Kita memanglah iman hati di kalangan ulama tauhid. Sebab apa dalam Quran banyak dia bila sebut iman berkait dengan hati. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka yang Allah Ta'ala tulis di hati dia keimanan. Wa qalbu mutmain bil iman. Hati tetap dengan iman. Dari Quran banyak iman berkait dengan hati. Maka di kalangan ulama tauhid bukan kata Imam Asy'ari je. Iman adalah membenar hati. Dalam dia membenar, dia akan beriman. Dia tak main, tak puasa pun dia masih akan beriman. Dia kata kalau gitu kau orang tak main beriman lah. Tapi iman yang lemah, iman yang nipis. Hak ni hak timbul kata dosa dia banyak, masuk neraka, tapi ada iman, akhirnya masuk ke syurga juga. Makna apa situ? Makna dia ni banyak perintah Allah dia tak buat, banyak larangan Allah dia ni buat, dia tak tinggal. Maknanya tapi dihukumkan masih lagi beriman. Tiba-tiba dia kata mana ni takrif iman ni hati saja, hak ni menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah, dia kata. Jadi mana iman ni mengaku hati kita buat, kalau tak buat tidak beriman. Itu khawarij, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun ulama hadis ulama fiqh tersebut dulu, iman tu benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Ini takrif iman di kalangan ulama hadis dengan ulama fiqh. Itu untuk kesempurnaan iman.
Bukan untuk sah imam. Kalau nak sah imam kena ada 3 tadi, itu khawarij, bukan ulama hadis, bukan mempekoh ahli sunnah wal jamaah, bukan. Ulama tauhid, imam benar hati, tapi imam dengan Islam ihsan dia berkait. Mana apa? Dalam bab tarik imam pun dia buta. Itu bab tarik imam tu. Tak boleh apa pasal macam ni. Kalau jenis jahil murakab payah. Bukan apa cerita kadang-kadang orang kita ni nak mengaji dia tak dang kata dia, kita tek oh learning ilmu di hujung jari dia kata. Tek kena pasal tu. Orang pula ada nama, cakap pula pandai. Akhirnya kita terpengaruh. Kita kena hormat di kalangan alim ulama. Sebab jalan alim ulama seluruh dunia. Tetapi bukan satu jalan je. Ini sekurang-kurang bagi kita lah. Tadilah kita mak ayah, nak ajar apa anak kita pegangan? Nak ajar dengan tafsir Quran. Kita nak mak ayah ni, kita nak ajar anak kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajarlah wujud, kita bakok. Ini bukan cara Quran. Tapi mana tidak sifat Allah ni dari Quran lah. Tapi cara susunan tu disusun oleh ulama kemudian. Lepas ngaji kalau kau tinggi mengaji ilmu Quran pula. Mengaji ilmu Quran pula. Siapa? Kalau tak faham bab mustahil ni, dia kata macam-macam. Tuhan ada, lawang tak ada. Pening orang dengar. Sekali ada, patut lawang tak ada. Tuhan mendengar, lawang ni pekau. Mula-mula mendengar, kejang dia pekau. Dia anganyi. Kalau dia anganyi, tak anganyi. Tuhan nampak, lawang buta. Mula nampak, dia tengok, patut kejang lawang dia buta. Satu ada depan tu suka ilah, satu tergamuk dia tu. Ada pasal gini. Laku juga kadang. Laku. Orang kita panggil juga pasal ni. Mana? Dia bukan lawang lah. Tuhan basar melihat, lawang buta. Lawang buta ni makna mula basar, lepas berlawang dia buta. Dia bukan kata Tuhan buta, dia nganyi kaedah tu. Dia nganyi kaedah tu. Mula-mula ada, lawang tak ada. Mula-mula ada, lepas berlawang kalau kan tak ada lah pula. Ini pernah kena satu program masa tu mai tahu dulu. Ustaz tu jadi pengusi majlis. Ustaz tu jadi pengusi majlis. Ini tak cerita bahasa baru puluh ni. Ini cerita ada tajuk khusus lah, tak ada kaitan dengan tauhid. Tapi pengusi ni dia angat, dia buat macam gurau lah. Tuhan ada, lawang tak ada. Belum ada, lawang tak ada. Dia buat gurau pengusi ni. Lepas tu dia berserah kepada ahli panel. Ahli panel tu silap masa tu Dr. Aziz Hanafi. Kau perlis kan Dr. Aziz Hanafi tak silap. Dia panel. Dia tajuk bukan tajuk 40 ni. Sebelum dia pergi pada tajuk tu, dia komplain yang sana. Dia kata berkaitan kaedah 40 kita jangan permainkan. Sebab ini kaedah ulama-ulama muktabar. Lebih kurang gitulah. Kalau ada tersalah tu, itu tersalah kaedah orang yang bawa, bukan salah ilmu tu. Jadi ustaz ni bergerak moga ni doktor dia ustaz biasa je. Dia pun mana nak sakit dia gitu, dia cuma nak macam nak tak gurau lah. Tak gurau main. Kalau Dr. Zanapi ni pakai Wislan dia. Wislan dia. Barulah dia pun pergi pada hak tajuk program tu lah. Ingat jalan leka kuah program tu masa tu mereka. Masih ada tu. Dia kata dia main. Jadi kaedah ni banyak. Di sini pakai kaedah sifat 20. Tu jelah. Ini satu daripada kaedah. Ini sekurang-kurang bagi kita orang awam. Sekurang-kurang. Tapi kita ngaji lah lebih sikit. Ilmu Quran kita mengaji, ilmu hadis kita mengaji, ada tambahan. Dalam ayat Quran mencerita kekuasaan Allah Ta'ala, mencerita kebijaksanaan Allah Ta'ala, kita lagi kuat. Tapi kalau kita ngaji tafsir pun tak ada capa, mana kita ada dah ni asas kita ni. Asas ambil mana? Ambil di Quran juga, cuma kaedah je. Tapi bagi orang tak tahu pengembangan ni, dia pelik mana pulak pasal tu. Cuba tengok lah. Tengok reti tu boleh jumpa. Tapi mana tak setuju tu ramai tak setuju. Mana orang faham juga.
Tapi kalau dia jenis tak sedar juga, wallahu a'lam lah. Jadi mana kita hok kata Allah bersifat dengan